Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Quddus, daripada Ar-Ra'uf, kita menyambung bacaan Riyadhus Salihin pada muka surat 313. Kita sambung hadis yang kedua di bawah tajuk bab tentang makruh banyak bicara dan berlagak fasih dalam berbicara. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Terjemahannya dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang sahabat ingat tentang bila kita sebut nama Abdullah bin Amr bin Al-As? Ada tak sesuatu yang kita ingat? Hadis-hadis dia ke, ataupun cerita pasal dia ke, peristiwa-peristiwa yang melibatkan dia ke? Ada tak ingat sesuatu? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah anak kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu memang sahabat Nabi sungguh. Dulu masa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah di bawah Maharaja siapa? Najasyi, kan? Nabi hantar rombongan apabila keadaan di Mekah agak tertekan, sangat tertekan, maka Nabi mengajak sahabat keluar daripada Mekah menuju ke Habsyah. Di sana Nabi kata ada raja yang adil, pergilah sana. Maka sahabat semua pun pergi, termasuk Sayyidina Osman, termasuk Ja'far bin Abi Talib. Bila sampai di sana, Ja'far bin Abi Talib dipilih sebagai juru cakap. Semua sahabat diam. Maka raja yang dikatakan adil ini, Najasyi Ashama, dia bertanya tentang Quran dan Injil. Apa Quran kata tentang Isa, apa Quran kata tentang Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib jawab sampai dia rasa betul. Maka dia benarkan dia berduduk di sana. Maka di kalangan kita kata Ashraful Quraisy, pembesar Quraisy ini di Mekah, mereka hantar wakil untuk berjumpa dengan Najasyi supaya mereka sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah itu dibawa balik. Apa panggil hari ini jadi apa? Pergi ambil balik orang yang lari itu, tawanan pelarian ni, nak dihukum.
Maka yang dihancam itu adalah Amru bin Al-As. Ini Amru bin Al-As. Masa itu dia tak Islam lagi. Masa itu dia tak Islam lagi. Dalam riwayat Imam Ahmad panjang dia cerita. Saya nak ambil pada point dia saja. Sebab kalau panjang tak ada baca hadis. Kan? Ni cara pendek pun tak baca lagi. Panjang boleh Udin. Nanti bila Udin mengajar, Udin kena pandai skip. Dalam riwayat Imam Ahmad, bila Amru bin Al-As datang depan dia, dia tanya untuk apa Amai? Limaza ji'ta? Untuk apa Amai? Amru bin Al-As bagi tahu. Dia kata dalam negeri tuanku ni ada beberapa orang yang datang daripada Mekah. Kononnya mereka beragama dengan agama Muhammad. Kerja mereka mencaci maki mak bapa, keturunan dan Tuhan kami. Dan kalau mereka ni duduk dalam negeri tuanku, mereka akan buat benda yang sama pada agama dan keturunan tuanku. Raja Habasyah tanya kepada Amru bin Al-As, adakah yang kau maksud mereka ni? Dia suruh mereka keluar. Dia kata tak syak lagi. Kalau begitu, kata Raja Habasyah, apa yang kau sebut tentang mereka, satu pun tak ada kat mereka. Dan ada pun kau sebut tentang Muhammad bahawa agama salah, juga tidak ada. Agama Muhammad sama dengan agama beta. Kata Najasyi kepada Amru bin Al-As. Bila Amru bin Al-As nak buka mulut kali kedua, kata Najasyi, sebelum beta tampak kamu, kau keluar tinggalkan bumi beta. Mudah siap. Amru bin As dia balik dan dah dia duta Mekah, kena perambat. Dah kena perambat. Kita kalau boleh buat macam ni, macam Najasyi buat pada Amru bin Al-As, kalau kita boleh buatlah pada wakil rakyat kita yang bertanding ni, bagus. Lima tahun sudah hampir tak mana, dia main, kita mau perambat macam tu kat dia. Oh, live ke ni? Alamak. Kalau dia menang, saya jahanam. Dia kalah, alhamdulillah. Dia menang, saya jahanam. Tak apa. Jadi kita mau didik rakyat kita. Jadi jangan dibuat lebih kurang. Itu di antara satu cerita yang sangat menarik. Dan cerita yang sangat menarik juga berkenaan dengan dia, anak dia Abdullah duduk duduk jaga dia masa dia sakit nak mati. Kan dia tak mau tengok muka orang, kerja dia tengok dinding ni. Sampai sahabat-sahabat semua ziarah dia, ni pasal apa? Dia kata, saat ini aku takut. Saat ini aku takut kerana aku mengalami 3 keadaan. Keadaan aku duduk dalam hidup tak ada agama. Keadaan aku hidup dalam keadaan orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Dan sekarang ini keadaan aku orang yang paling aku sayang adalah Muhammad. Dia duk kenang balik dia punya, dia nak cerita pasal apa, kenapa dia telah melalui satu keadaan dia benci kat Nabi, dia jadi fras. Tetapi itu tidak dapat kita buat apa-apa. Itu adalah perjalanan dalam hidup. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berlagak fasih dalam berbicara, iaitu orang-orang yang mempermainkan lidahnya sebagaimana lembu mempermainkan lidahnya. Dia bercakap pada orang, dia sebagai baligh, sebagai mubaligh, sebagai orang yang bercakap, menyampaikan sesuatu, yatakhallalu bilisani. Dia punya duduk, bahasa kita kalau cakap orang putih tu, nak habaq kata lebih orang putih daripada orang putih. Lidah terkeluar, masuk, pi kanan, pi kiri. Kita nampak karakter dia tu mengada-ngada dan siru. Sampai kepala tersengit-sengit, pikuk tu, pikuk sini. Orang punya terketak-ketak badan. Orang putih cakap biasa dia, tak ada duk kena Parkinson hysteria. Dia ni pergi kena Parkinson hysteria. Pasal apa nak corok orang putih?
Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, Nabi kata Allah tak suka orang cakap lagu tu. Dia mungkin dia bagi satu tong yang agak tengok orang putih, supaya orang putih ni dengan dia kan dia pakai pronoun sampai orang putih pun buka dictionary nak faham dia. Orang putih kena buka dictionary nak faham dia. Dia ni mana punya dia pergi tarik mai. Subhanallah. Apa jadi pada dia? Innallaha yubghidu. Allah tak suka. Sepanjang dia cakap tu Allah tak menulis pahala. Maka tak payahlah kita berlagak siru sangat. Bahasa kita kata siru tu kita boleh faham. Action. Cakap tu nampak act. Sahabat Helmi boleh nampak ada act. Siru kan, cakap tu siru, ngada-ngada saja. Jora. Jora ni kaki serbu kan. Tapi dia punya kata-kata dia tu pakai perkataan-perkataan. Baca Quran pun minal. Dia tetap Melayu pun tak bunyi, Arab pun tak bunyi, sekali kebut minal. Wow. Siru, betul-betul siru. Tidak nampak mereka siru semata-mata siru. Tidak. Sedangkan kita baca Quran baru duk belajar, ada sebutan nipih, ada sebutan tebal kan. Dia dekat dia semua dia bagi tebal. Semua tebal. Kita orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang kalau kita kata kita cakap apa habaq. Tapi kadang-kadang kita pergi KL, kita nak bagi orang Kuala Lumpur ni, orang belah selatan ni, dia faham apa kita kata. Kita kata apa khabar. Khabar lagu mana pun dia punya Pulau Pinang tu tak boleh buang. Dia tak akan jadi seperti apa khabar yang orang belah sana sebut. Dan orang belah sana kalau sebut apa khabar macam kita, dia tak boleh jadi. Kita jadi geli-geleman. Dia dia sebut nasi kandang, dah bunyi tak sedap. Dah tak sedap. Kita lebih baik dia sebut nasi kandang daripada dia tanya tang mana nasi kandang, buat main ayam. Allah, kita rasa ni mau sepak sekali bawa dia tak. Tak, saya tak pakai dalam bahasa tu sebab hadis minggu sudah menghalang. Sahabat Helmi jangan membangkitkan. Jadi tak perlulah kita buat lagu tu. Nak sebut satu bagi saya mineral water, orang boleh faham mineral water. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamati as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Terjemahan dia dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah, di antara keistimewaan dia, bapa dia terlibat dalam perang Uhud dan mati. Dan dia tanya kat Nabi, bapa dia lah ni duduk datang mana? Maka Allah turunkan ayat dalam Quran bagi tahu pak dia duduk dalam syurga. Dia ahli syurga, pak dia ahli syurga. The whole family mendapat jaminan syurga. Subhanallah. Jabir kahwin dengan satu perempuan janda sebab dia ada adik perempuan ramai, kan? Yang dalam peristiwa Khandaq, kan, 3 hari Nabi duk gali kubur. Inflasi berlaku di Madinah, makanan tak ada, diuji dengan kemarau. Tapi kerana nak berlaku perang, digalilah lubang sekeliling bandar Madinah. Masa Nabi duk gali, kita akan jumpa hadis itu dalam Riyadhus Salihin nanti. Duk gali-gali tu, ada satu batu besar duk dalam tanah. Sahabat panggil Nabi, kami duk katok tak pecah, duk katok tak pecah. Nabi masuk,
Nabi turun daripada atas, Nabi turun dalam ke bawah lubang tu, nak pecahkan batu tu. Masa Nabi turun tu, Nabi angkat baju, Jabir nampak di perut Nabi ada 2 batu. Nabi ikat. Bermakna Nabi tak makan. Sahabat-sahabat pun tindih sesuatu di perut, tak orang bagi angin, tapi dengan satu, Nabi ada 2. Dia tak boleh tahan, air mata dia tak boleh tahan. Sahabat-sahabat ni kita tengok muka dia pun macam perungui, tapi jiwa dia pun lembut berkaitan dengan Nabi. Dia minta izin kat Nabi nak balik. Dia balik, dia pergi habaq kat bini dia yang dia kahwin janda tu. Dia kata apa cerita pun, kalaulah kambing tu baru nak besar pun, sembelih, kena masak, kena bagi kat Nabi. Kita tak makan tak apa, kena bagi Nabi makan. Dia pemimpin kita. Adalah orang Arab kata anaq. Maksud dia kambing baru nak besar. Kambing kalau sembelih pun mungkin 2 orang boleh makan kot. Taklah banyak isi dia. 2 orang boleh makan seekor kambing. Arab ni tak apa syok lah. Aduh, sembelih kambing 2 orang makan macam sembelih ayam. Jadi tak ada makna. Tapi dia kata tak apa, anak pun anak lah. Masak satu masakan yang kira-kira boleh masak, nampak macam banyak. Masyarakat mereka itu kebetulan ada satu makanan dipanggil burma. Dia masak yang tu, panggil. Dah siap, dia kata kat bini dia, hang siap, aku nak lari pergi panggil Nabi. Dia panggil Nabi. Jabir bin Abdullah yang kata pak dia ahli syurga, dia pun ahli syurga. Dia kata tinggallah aku orang sayang Nabi. Bila dia mai panggil Nabi, dia bisik kat Nabi, dia slow talk, betul-betul punya bisik. Dia kata, ya Rasulullah, anta rajulun aw rajulani. Dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah seorang, so carilah siapa-siapa seorang buat peneman Rasulullah, ataupun cari lagi seorang, tak mau lebih pada 3 orang. Pasal apa? Kami kecil. Bila dia kata lagu tu, Nabi kata, hang masak apa? Dia habaq pun pelan. Dia kata burma, anak burma. Nabi kata anak. Nabi kata kathir tayyibun. Oh, Nabi kata kambing ni cerita banyak. Ni cerita Nabi pergi habaq kuat-kuat lagu tu. Ni banyak, ni sedap. Terus Nabi kata ma'syaral ansar muhajirin, Jabir buat kambing, jom pi. Memang muka dia kalau turun tak keluar darah. Habis darah-darah dia. Jabir dia habaq kat bini dia. Nabi pesan kat dia, Nabi tahu nak pergi mana? Dia kata saya nak balik. Dia beritahu kata nak pergi apa? Nak pergi siap-siap. Tapi hati dia dah jadi besar tu. Dia lari balik. Nabi pesan kat dia, Jabir, periuk yang ada di dapur rumah hang tu jangan bagi bini hang sentuh sampai aku mai. Hang jangan sentuh. Balik-balik dia habaq kat Nabi apa cerita. Yang kata isteri Jabir ni yang dia kahwin janda ni, sepatah dia kata kat Nabi. Dia kata huwa Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Percaya kat dia, dia tak zalim umat dia. Patah tu je. Antara iman dan logik. Apa dia iman? Muhammad Rasulullah, itu iman. Muhammad tak zalim kita, itu iman. Dan logik. Logik apa? Yang disembelih itu anak. Lebih kurang yang duk gali-gali ni semua, lebih kurang hampir 3,000 orang nak makan anak. Antara logik dengan iman bertarung. Mata Jabir nampak logik, calculation, betul? Calculation maksudnya pengiraan. Nilai pengiraan dia yang dia sedang calculate matematik dia. Kambing seorang boleh makan, bolehlah seorang tumpang, habis tinggi pun satu hidang 4 orang. Nabi sudah bagi Assalamualaikum Ansar Muhajirin, jom ni 3 hari dah tak makan. Agak-agak dia nak makan ke mana. Kalau dia ratalah anak tu dengan bulu-bulu nanti habis. Boleh bayang antara logik dengan iman. Isteri Jabir tenteramkan dia dalam bentuk iman. Fikiran Jabir berselerak.
cara logik dan iman. Abang, huwa Rasulullah. Kalau Tuhan pun percaya kat dia, awak kita tak percaya kat dia. Okey, dia sengap, dia tak kata apa, tapi dalam ni dah jadi dah habis darat, bahagi, tolak, semua duduk main calculation lagu ni. Dia duduk di rumah dia, apatah lagi dia lebih cemat bila dia nampak rombongan duduk main. Nampak 2 orang lalu, belakang 2 orang ada 4 orang, belakang 4 orang ada 5 orang. Tapi dia buat apa Nabi pesan, apa? Jangan sentuh. Periuk tu jangan sentuh. Dia tak sentuh. Nabi orang pertama masuk rumah dia, Nabi tanya mana periuk dia, terus Nabi pergi ke dapur, Nabi suar tangan Nabi masuk dalam periuk, Nabi tutup tudung periuk. Nabi kata, panggil seorang-seorang mai. Nabi tarik, Nabi bubuh. Nabi tarik, Nabi bubuh. Nabi tarik, Nabi bubuh. Nabi tarik, Nabi tak buka sampai sudah. Sampai semua mai dapat makan keluar, dapat makan keluar. Lepas tu Nabi kata sepatah. Nabi kata, Jabir masih berbaki. Ingat Jabir, sekarang ni kita diuji dengan maja'ah, musim lapar. Baki ni jangan makan seorang-seorang, bahagilah pada jiran-jiran. Itu disaksikan oleh Jabir, oleh isteri dia. Subhanallah. Ini hadis riwayat orang yang istimewa, Jabir. Jabir kata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, Nabi kata, sesungguhnya orang-orang yang sangat aku cintai, dan nanti pada hari kiamat duduknya sangat dekat dengan aku. Satu, ini min ahabbikum ilayya, satu. Yang kedua, wa aqrabikum minni majlisan. Satu, orang itu paling aku sayang. Siapa yang sayang? Rasulullah. Yang kedua, di hari akhirat dia dekat dengan aku, dia tak pisah dengan aku. Tuan Haji Abdul Karim, kedua-dua ni kita sedang memburu di dunia. Betul Ustaz Ali? Kita sedang mencari nilai kita di mata Rasulullah. Kita nak kita jadi orang yang dekat di hati Rasulullah. Orang buat malam maulud lah, siang pun maulud, malam cinta Nabi, siang cinta Nabi, semua pakat-pakat cinta Nabi. Untuk apa? Untuk merebut cinta di hati Nabi. Dan semua kita di hari akhirat nak duduk satu syurga dengan Nabi. Maka Nabi beritahu, Nabi kita sesungguhnya min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cinta, aku sayang kat dia, aku balas cinta dia, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan besok majlis dia, tempat dia duduk di hari kiamat dekat dengan aku. Aqrab, dekat sangat, paling dekat. Aqrab, paling dekat dengan aku, tak ada orang lebih dekat daripada dia. Siapa dia? Nabi kata, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling comel akhlak dia. Oh subhanallah. Ini pun kita nak kena baca pada wakil rakyat. Comel akhlak ni apa? 5 tahun sekali jumpa penghuni, bagi bantuan, lepas tu hilang. La yamutu fiha wa la yahya. Hidup tak ada bayang, mati tak ada kubur. Adakah itu daripada akhlak yang comel? Selepas daripada tu, penghuni nak jumpa wakil rakyat punya susah, 1000 alasan. Unta boleh masuk dalam lubang jarum, penghuni nak jumpa wakil rakyat lagi susah daripada unta nak masuk lubang jarum. Tapi bila bubar parlimen, after penamaan calon, senangnya jumpa. Kita baru teringat aja nak jumpa dia, dia sudah datang, sudah macam dalam syurga. Teringat saja dia datang, teringat saja dia, minta apa pun dapat. Kalau kita minta kulit kayu manis pun dapat. Tengah-tengah kita masuk, tak ada kayu manis, nak tomeh, tak ada kayu manis. Kita bubuh dalam Facebook saja, tak ada kayu manis, wakil rakyat hantar dengan kayu-kayu dia hantar. Senangnya jumpa wakil rakyat setelah dibubarnya parlimen. Maka adakah itu daripada akhlak yang comel? Sahabat Hilmi, saya bertanya. Bertanya takkan salah kan? Saya bertanya.
Kadang-kadang orang yang sama duduk di post, the same post, saya tak tahu dah berapa puluh tahun, tetapi the same problem. Sama juga. Nabi kata, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah. Nabi kata, dan orang yang sangat aku benci, ya subhanallah ikhwan, orang yang paling aku benci, aku tak suka orang ni, mengakulah umat aku, hang buatlah apa pun, tetapi abghadakum ilayya, aku benci orang ni, wa ab'adakum minni, dan dia orang yang paling jauh dengan aku pada hari kiamat. Menakutkan. Siapa dia? Nabi kata as-sarsaruna, satu. Yang kedua al-mutasyaddiquna, dua. Yang ketiga al-mutafayhiquna. Diterjemahkan dengan perkataan orang yang berlagak fasih, orang yang suka berbicara. Satu, dua, orang yang berlagak fasih dalam bercakap dia. Dan ketiga, orang yang bermulut besar. Dia bercakap ni penuh mulut. Semua ni terjemah kepada apa? Kepada belagak, siru, mengada-ngada. Ketika dia memakai kalimah-kalimah nak menarik perhatian orang, nak bagi tahu kata dialah orang yang fasih bercakap, juara pidato, ahli pidato, dialah. Sampai nampak tergedik-gedik, terhegeh-hegeh dalam bercakap. Maka Nabi kata orang ni orang yang pandai bermain lidah. Seperti mana ekor Bakarah kan, lembu betina duk main ekor dia, lidah dia. Nabi kata aku tak suka. Dia orang yang aku tak suka, akhirat besok dia jauh dengan aku. Oh subhanallah. Sarsaruna, ulama kita kata as-sarsaru yakni huwa kathirul kalam takallufan. Dia banyak bercakap, dia memaksa, dia bagi bebanan dia bercakap banyak sampai terkeliat lidah, pergi mengurut lidah tak apa, cakap lagi terkeliat. Dia bagi bebanan cakap. Mutasyaddiqun ni siapa dia? Al-mutawilu 'ala an-nas bi kalamihi wa yatakallamu bi mil'i fihi tafasuhan wa ta'ziman li kalami. Satu orang cakap meleret panjang, meleret, muatan tak ada pun tapi meleret. Dia punya tu panjang. Kita pun duduk menanti-nanti apa dia nak kata. Betul duduk main mulut nyom-nyam. Apa hang nak cakap ni? Dia tarik masa orang, dia ambil. Dia ni siapa dia? Wa yatakallamu bimil'i fihi. Bahasa dia penuh mulut. Kira dia pakai mulut dia betul-betul, lidah pikuk tu. Kalau baca Quran lagu tu betul lah. Dan dia bercakap pergi ke sana untuk apa? Tafasuhan wa ta'ziman li kalamih. Dia nak tunjuk kata dia fasih, dan dia nak tunjuk kata kata-kata dia tu besar. Ini nama dia mutafayhiqun. Ini nama dia mutasyaddiqun. Mutafayhiqun yakni satu orang, wa huwa alladhi yamla'u famuhu bil kalam wa yatawassa'u fihi wa yughribu bihi takabburan wa irtifa'an wa izhara li fadilati ala ghairihi. Satu orang yang bercakap dengan kaedah yang sama, dia angkat perkataan dia naik dengan penuh sombong, dan dia nak tunjuk kata dia mempunyai fadilat atas segala orang, dia lebih, tapi dia menggunakan kata-kata. Semua ni Nabi kata orang-orang yang aku tak suka, dia pun tak akan duduk dekat dengan aku pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi kita kena hati-hati ya. Kita tak perlu pun benda ni. Cakap straight to the point. Nak makan abang, nak makan kono kata. Abang, saya tak suka. Saya nak itu. Terus. Terutama dalam majlis besar-besar. Biasanya kalau kita bercakap seorang-seorang, jaranglah orang pakai lagu ni. Yang biasa jadi macam ni untuk orang Arab ni dalam majlis. Dia main satu macam, dia main dah, kita boleh tahu. Cara dia naik pentas tu, kita pergi hanyut dah. Tahulah kau ni nak jadi apa.
Dia lupa diri dalam bercakap, pandai main ayat. Ka'annahum khusyubun musannada. Dia bercakap tu macam mana pokok korma yang disusun cantik, bahasa dia cantik. Tapi Quran kata apa? Quran kata humul munafiqun, mereka adalah munafik, kata Allah. Jadi kena hati-hati ya. Dia supaya kita memilih pemimpin yang baik-baik. Kalau lepas 5 tahun muka yang sama mai dengan alasan yang sama, kita pasal apa 5 tahun dah awak perintah, pasal apa yang janji tak buat lagi? Bukan senang lah nak memerintah, bukan senang lah. 5 tahun takkan sampai 70% daripada yang dijanjikan itu tak dapat dibuat. Kita belum mencapai lagi kerana kita perlu lagi 5 tahun. Bagi pula lepas 5 tahun dia main pula. Kita kata macam mana? Dia kata susah bukan senang, siapa duduk di atas baru tak. Dia duduk main lagu tu juga dengan bahasa lagu tu. Kita mau baca terus hadis ni kat dia. Kata Nabi tak suka orang lagu ni. Nabi bukan kata tak suka, benci dan jauh di akhirat. Baik, bab yang baru, bab makruh seseorang mengucap nafsuku buruk. Bab satu orang hindarkanlah diri dia daripada berkata nafsuku buruk. Busuk, nafsuku busuk, nafsuku busuk. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian mengucapkan nafsuku busuk, tetapi hendaklah dia mengucap nafsuku tercela. Ini lagi satu jenis adab. Adab, Nabi ajak kita menggunakan perkataan. Kita tak dibenarkan bercakap sesuka hati tentang diri kita. Tak boleh kata sesuka hati tentang diri kita. Katalah kita ni satu orang yang kita tahu kita ada perangai buruk. Jangan kita pakai kalimah yang kalimah tu menunjukkan langsung tidak ada kebaikan. Pakai kalimah lain yang menunjukkan buruk tapi tidaklah terlalu buruk. Sebab bahagian daripada ucapan kita tentang diri kita adalah kesaksian kita pada diri kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Contoh, dia kata khabusat nafsi. Khabusat nafsi. Khabis dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Betul Ustaz Ali? Kita masuk tanda Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung pada engkau daripada khubus dan khaba'is. Khubus dan khaba'is yang kita minta lindung tu apa dia? Setan lah. Setan betina ke, setan jantan ke, ataupun apa? Khubus. Khabisah juga benda busuk. Benda busuk, benda hanyak, benda yang tak disukai. Kita berlindung pada Allah daripada kalimah tu. Tiba-tiba kita sebut kalimah tu ada kat kita. Kita kata khabusat nafsi. Awaklah busuk sangat, kotor sangat nafsu aku ni. Perkataan itu menunjukkan nafsu kita tu kotor. Kita memberi persaksian kita kotor. Sedangkan dalam riwayat Nabi menyebut kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Manusia itu bersih. Beranak bersih. Maka ada satu kalimah lain dalam bahasa Arab, kalimah laqisat.
Laqisat, kalimah Arab juga maksud dia macam khabuthat, tetapi laqisat kalimah itu lebih ringan daripada kalimah di atas. Kalimah tu nampak kata totally. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat berkenaan dengan orang kafir. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala taqrabu masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Allah kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya musyrik itu kotor, najis. Allah guna perkataan najis. Najis ni benda kotor, benda busuk, benda cemar. Tapi Allah letak tak mana? Jiwa orang kafir. Orang kafir ni yang mana? Yang al-musyrikun, yang menduakan Tuhan. Adakah orang kafir tak menduakan Tuhan? Mana ada? Semua ada. Dari segi akidah mereka, akidah ni melibatkan akidah itu melibatkan hati mereka. Allah telah menyatakan hati mereka itu kotor. Maka Muslim tak dibenarkan mengguna perkataan untuk diri dia kotor setaraf dengan perkataan yang telah Tuhan guna untuk orang kafir. Tak boleh. Sebab itu adalah bila Tuhan kata hati mereka kotor, akidah mereka kotor, kepercayaan mereka kotor, bermakna hakikat kekotoran itu berlaku. Jiwa mereka memang kotor di sisi Allah. Walaupun ulama tafsir kata kotor di sini, najis di sini najis ma'nawi. Najis nisbah kepada hati dalam bentuk i'tiqad dia, makna saja, bukan najis dalam bentuk ain. Ain ni sentuh tangan ni, bukanlah kita pergi salam dia kena pergi cuci tangan, kotor. Dak, nisbah kepada kepercayaan dia, jiwa dia, roh dia kotor. Maka kita Muslim tak boleh kata jiwa kita sekotor itu, dan kita tak boleh menuduh jiwa orang sekotor itu. Kalau kita kata demikian, kita sudah terlibat dengan suatu pelanggaran. Tak boleh. Maka kata seorang ulama, hadis yang terkenal yang dinakalkan oleh Imam An-Nawawi, iaitu perkataan Al-Khattabi. Imam Khattabi kata, hadis ni dia kata, fa'allimuhumul adab fin nutqi wa arshaduhum ila isti'malul lafzi al-hasan lil-hasani wa hijrani al-qabihu minhu. Imam Khattabi kata, tengok macam mana Nabi ajak kita adab an-nutqu, adab cakap. Meskipun pada diri kita yang jenis kotak-kotak ni, jenis buruk-buruk ni, kita tahu kata diri kita ni kadang-kadang ada sifat apa, tak apa elok. Kita guna perkataan laqisat, awaklah aku jadi lagu ni, awaklah aku pergi buat lagu ni. Guna kalimah lagu tu, awaklah aku suka pergi buat. Pasal apalah jiwa aku ni suka sangat benda-benda buruk ni. Jangan terus kata jiwa kita kotor, buruk. Jangan. Katalah awaklah cenderung jiwa aku ni. Dia tidak kepada fa'il tapi kepada maf'ul, perbuatan itu. Awaklah jiwa aku condong pada perbuatan ni, manakala jiwa tu sendiri dicipta oleh Tuhan. Jangan kita letak pada dia kalimah-kalimahnya Tuhan sendiri tidak redha. Akhirnya kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan, dan esok Tuhan tanya. Ketika kita ucap kalimah-kalimah itu, kita ucap dalam keadaan yang tidak ada wajah perbezaan. Allah guna dalam Quran sebagai contoh kalimah-kalimah lagu ni. Allah kata al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati dalam surah An-Nur. Allah kata al-khabithat, wanita yang kotor. Wanita yang kotor kata Allah. Lil-khabithina, untuk laki-laki yang kotor. Wal-khabithuna, laki-laki yang kotor, yang jijik kata Allah. Lil-khabithati, untuk wanita yang jijik dan kotor. Wat-tayyibati lit-tayyibina, wanita-wanita yang baik bagi laki-laki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibati, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Oh subhanallah, Allah susun.
Jadi kalau kita kata kita kotor, pandang tengok isteri kita, dia kotor ke tak? Dia bersih. Pasangan dia, kita kena pergi cari perempuan kotor, apa akan jadi? Sa'ali ingat ke nak? Kita kata kita kotor. Ini pakcik dia ni contoh lah kan, bukan kita kotor. Pengotor lain, kotor lain. Jadi masuk tanda api kencing tak mau flush, itu pengotor. Bukan jiwa dia kotor, itu pengotor lain. Kalau kita kata, dia kata awaklah jiwa aku kotor, kalau dia iktiraf jiwa dia kotor, Quran kata laki-laki yang kotor untuk wanita yang kotor. Bila kita kata jiwa kita kotor, kita tengok isteri kita, kita iktiraf tak jiwa dia kotor macam kita? Sahabat Syam, iktiraf tak? Diam terus. Okey, saya pergi pada orang lain lah. Memang terbungkam sahabat. Kalau kita katakan ada insiden tertentu, kita ada buat kesalahan ke apa ke, kita rasa diri kita kotor kan. Masa kita anggap diri kita kotor ni kerja setan, kotor ni syirik, kotor, jiwa kotor. Kita tahu kotor lah aku ni. Masa kita kata kita kotor, kita yakin tak bini kita kotor aku kita? Tak lah. Bini kita mesti, kalau bini kita kata kita kotor, bini kita bersih, Quran kata kena cari perempuan kotor buat bini hang. Maksudnya apa? Ha? Kahwin pula. Dia kata kahwin pula. Kok ke situ perginya? Maknanya kita punya pasangan tak adbab. Quran kata perempuan yang kotor, yang jahat, untuk laki-laki yang jahat dan kotor. Maka kalau kita kata kita kotor, kita nak bagi pair balik dengan bini kita, maka kita terpaksa kata bukanlah kotor, awaklah jiwa aku ni cenderung pada benda tak elok, baru dia adbab. Kita ni walaupun kita jahat, kita main kayu 2 ke kayu 3 ke, kayu 2 kuranglah daripada kayu 3. Tapi taklah jahat itu seperti mana yang Quran gambarkan, iaitu innamal musyrikina najasun. Sampai Allah kata fala taqrabul masjidil haram, jangan hampiri masjid yang bersih ni setelah tahun ini, jangan. Kita ni punya kotor, tak ada lah larangan kita masuk masjid, tak ada. Tapi artinya taklah kau takat main ekor, menjudi, macam okey rakyat tipu kita 5 tahun sekali, taklah kotor sangat. Bolehlah kau tim lagi, bolehlah. Tapi sampai kita dah beri confirm kotor macam jiwa orang kafir, maka Nabi kata la taqulu ahadukum, jangan siapa pun sebut jiwa dia sekotor itu, dan janganlah siapa pun daripada kamu kata jiwa orang lain sekotor itu. Tak, jiwa kita baik. Walaupun adalah kita punya saware kita tak kena tahu mana-mana, kita punya ranjau ada, tapi tidak sekotor itu. Quran kata pada kita fankihu ma taba lakum minan nisa'i, Allah kata kahwinlah dengan wanita yang baik-baik. Jadi kita kena iktiraf yang kita kahwin ni baik. So kalau kita marah dia, apalah ni kotor, pengotor, kotornya jiwa ni, taklah sampai tahap tu. Kadang-kadang ayat itu terkeluar, tapi tidak boleh beriktikad busuknya orang ni, jahatnya orang ni lagu tu, ataupun kita kata pada diri kita sendiri, tidak boleh. Baik. Al-Imam Nawawi dalam bab ini dia hanya bawa kepada kita satu hadis saja. Maka di sini ikhwan kita tahu adab bercakap, adabu fin nutqi, al-adabu fin nutqi, adab bercakap. Kata Al-Imam Nawawi bab tentang makruh memakan anggur dengan makruh menamakan anggur dengan karm. Jangan panggil anggur dengan nama karm. Karama yakrimu bermakna mulia.
Karama karman, bermakna mulia. Janganlah letak kedudukan Anggor itu dengan perkataan amat mulia, sangat mulia. Pasal apa? Pasal orang Arab dia tengok Anggor ni satu kita tahu dia dia disebut sebagai hidangan dalam syurga, kan? Lepas tu Anggor ni, kerana Anggor dia mengalami perubahan, dia jadi Anggor, nanti bila diperam dia boleh jadi arak, bila dibiak secara sendiri dia boleh tukar jadi khal, jadi cuka. Jadi perubahan itu, Anggor berubah jadi arak berubah jadi cuka, tetap memberi manfaat pada manusia. Nama dia Anggor, manusia dapat manfaat. Nama dia arak, manusia dapat manfaat. Nama dia cuka, manusia dapat manfaat. Maka dia nak tatang buat Anggor tu, baguslah. Bila dia duduk macam ni, Anggor, dia berubah lagu ni jadi khamar. Dia berubah, tengah dia jadi khamar tu, kita minum pun kita jadi loose. Lepas tu dia boleh berubah sendiri jadi cuka. Asal Anggor, cuka, tengah-tengah dia jadi gila. Khamar kan? Dia dia berubah tu, kita makan rosak otak. Tengah kita minum dia rosak otak, bila kita biak dia sat, dia boleh berubah dengan sendiri, membawa manfaat kesihatan kat kita. Maka mereka kagum dengan sifat dia tu. Maka mereka panggil dia dengan nama Inabul Karm. Anggor ni sifat dia mulia daripada buah-buah lain. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusammu al-'inab al-karma fa innal karma al-muslimu muttafaqun alaih. Hadza lafzu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian menamakan Anggor dengan karm, kerana sesungguhnya karm itu adalah orang yang beragama Islam. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ini lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebut, wa fi riwayatin fa innal karma qalbul mu'min. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim yaquluna al-karmu innamal karmu qalbul mu'min. Dalam riwayat lain dikatakan kerana sesungguhnya karma itu adalah hatinya orang yang beriman. Dalam hadis lain yang diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dikatakan mereka menyatakan karma. Nabi kata sesungguhnya karma itu adalah hatinya orang yang beriman, bukannya buah Anggor. Kenapa? Mukmin, orang mukmin, dia mukmin. Lepas tu dalam hidup dia mengalami macam-macam keadaan, dia lupa Tuhan sat. Dalam lupa Tuhan sat, tiba-tiba dia bertobat. Bila dia bertobat, dia bawa balik diri dia kepada sifat kemuliaan. Nabi kata, kalaulah kamu nak kagum dengan perubahan, macam kamu kagum dengan perubahan buah Anggor jadi khamar jadi cuka, kalau itulah perubahan yang kamu rasa kagum sampai kamu rasa ini mulia, maka perubahan jiwa mukmin itu lebih mulia. Dia daripada lahir-lahir dia tak ada dosa, dia bersih. Lepas tu dia hidup, dia terlalai ke apa, tiba-tiba akhirnya dia kembali pada Allah. Perubahan inilah yang memuliakan dia. Maka janganlah kamu rasa kagum kepada buah kurma, tapi kagumlah kepada jiwa mukmin yang pada jiwanya itu ada kemuliaan bila dia berubah pada Tuhan. Maka jangan duk ni sangat dengan buah Anggor itu. Ya, demikianlah kita ikhwan, kita mukmin ni, kita beranak-beranak, mak kita Islam, bapak kita Islam, kita dah Islam. Kenapa? Kita muliakan dua kalimah syahadah. Ya, dua kalimah syahadah tu yang duduk dalam hati kita, masa kita kecil dah ada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah yang ada dalam hati kita masa kita kecil, kita belum terlibat dengan apa-apa amal soleh. Betul? Kita tak sembahyang, kita tak apa.
Namun kerana dua kalimah syahadah tu ada dalam hati kita, kerana dia iman pada Allah, dia telah memberi kemuliaan pada kita sehingga Tuhan tak menulis satu cacatan dosa pada kita. Kalimah tu sangat memuliakan kita, sangat mulia, dia duduk pada diri kita walaupun dia belum bercentum lagi dengan amal soleh. Iman saja duduk dalam hati kita. Nanti kita cuba ingat balik pelajaran kita yang dah lepas. Apa makna iman? Iman bermakna membenarkan, tasdiq, membenarkan Tuhan. Tidak ada benda paling ajaib, benda yang paling unik, benda yang paling istimewa melain daripada sebuah kepercayaan. Dulu jangan hamba kat orang, jangan hamba kat orang, mereka tak dengar sangat. This is my personal story, my life, true story. Tapi singkat sajalah, tak ada apa-apa. Ketika itu saya buat satu kesalahan yang agak berat. Bila saya buat satu kesalahan yang agak berat, ada satu orang datang bagi nasihat pada saya. Maybe I think my age around about something lah, naik apa, 90 betul lah, 19 baru nak masuk 20, ataupun maybe paling tua pun 21 lah. Saya ada buat satu kesalahan yang berat, sangat berat, amat berat. Satu orang datang nasihat saya. Dia nasihat saya, dia kata, saya anggap Halim macam adik saya, dia kata. Maka saya nak kata benda ni yang saya ingat sampai lah, dan mungkin sampai saya mati. Dia kata dalam dunia ni, dia kata, apa yang kita kata mustahil, semua kita boleh cari. Termasuk, dia kata, duit. Kita tengok orang kaya, tak mustahil kita boleh jadi kaya lagu dia. Kerana kaya ni, dia kata kat saya, hanya melibatkan sedikit rancangan, usaha, dan sebakinya adalah izin Tuhan. Tak ada orang kaya 100% usaha dia, tidak ada. Rancangan kita dengan kita punya usaha tak akan lebih daripada 40%. 60% kejayaan kita adalah takdir ilahi. So apa yang mustahil kita nak kaya? Dan kalau kita hilang kekayaan, kita boleh dapat balik. Kalau tidak dalam setahun, 5 tahun. Tidak dalam 5 tahun, 10 tahun. Dan mungkin kita boleh kata sebelum kita mati, kita mungkin berjaya. Tapi dia kata, saya ingat baik-baik, dalam hidup ni, apabila kita hilang kepercayaan orang, seumur hidup belum tentu kita boleh kembalikan kepercayaan itu. Jangan buat dah macam ni lain kali. Kerana apa yang Halim buat ni melibatkan kepercayaan orang pada masa depan. Paku tongkang 7 inci saya kena. Saya ingat sampai lah. Mama, are you agree dengan nasihat macam ni? Betul. Apakah yang lebih sukar nak dibina dalam hidup ini selain daripada kepercayaan? Apa kita kata? Trust. Trust kan, kepercayaan kita, trust each other. Betul? Hang percaya aku percaya hang. Dalam duk percaya pun kena ranjau. Sikit dia kena dia ranjau. Betul? Jadi bila kita sebagai hamba, kita semayang, kita puasa, ini semua kita buat hebat. Tetapi tak sama kita rokok badan kita depan Tuhan, kita berzikir dengan sebuah kepercayaan yang kita beri pada Tuhan daripada hati. Yang ni lebih istimewa daripada ibadat badan. Tempatnya bukan di tangan, tempatnya bukan di mata, tapi tempatnya jauh dalam lubuk hati. Apabila seorang hamba percaya Tuhan itu pemurah, percaya Tuhan itu pemaaf, percaya Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang, kepercayaan itulah yang menyebabkan tubuh badan dia bergerak pada Tuhan. Maka kepercayaan itulah yang menyebabkan dia menjadi mulia di sisi Allah.
Maka kerana itu iman dikatakan sebuah pembenaran terhadap sebuah nilai kepercayaan. Maka kalau kamu nak rasa mulia, mulialah pada jiwa mukmin yang dia percaya Tuhan dia. Akhirnya dia kembali berubah kepada Tuhan dia, bukannya kepada buah anggur itu. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karmu walakin qulu al-'inabu wal hablatu. Rawahu Muslim. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia di antara sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan sembahyang gerak jari. Wa'il bin Hujr. Kemudian hadis itu diberi tafsiran oleh Imam Baihaqi dan imam-imam lain. Janganlah kamu sekalian menyatakan karm, tetapi untuk buah anggur ni, tetapi katalah dia adalah inab ataupun hablah. Teruslah panggil pokok anggur ni, buah anggur tu dengan nama karm, kerana mewakili kepercayaan kita pada dia. Tak, panggillah anggur itu dengan nama inab. Inab merujuk kepada buah yang terbit daripada pokok itu. Hablah merujuk kepada pokok itu sendiri. Panggillah dia hablah, bermakna pokoknya melahirkan buah anggur. Ataupun panggillah dia dengan satu juzuk nama inab. Inab buahnya lahir daripada hablah itu. Tak usah panggil dia dengan nama karm, kerana itulah nama yang sesuai untuk pokok ini, dan karm itu adalah sesuai untuk jiwa mukmin yang kembali pada Allah. Subhanallah. Boleh sahabat ilmi? Boleh ni? Nanti balik boleh discussion dengan isteri? Boleh? Agak lepas? Kalau tak lepas saya nak sambung lagi. Alhamdulillah. Kemudian Nawawi bawa pada kita hadis larangan menyebut keindahan perempuan lain kepada laki-laki kecuali kerana untuk bermaksud kahwin. Apa itu? Perempuan. Macam mana dia pakai terjemahan ni saya tidak tahu. Tapi dalam asalnya satu perempuan, sama-sama perempuan, kan? Sama-sama perempuan kawan. Kenal lah. Mereka duduk sama, mereka bergelak kuki-kuki semua bersama. Lepas tu bila balik rumah ke, orang tanya ke dia, kawan hanya perempuan tu bagus ya? Dia cerita so detail. Dia bukan cerita dia tu bagus. Dia habaq rambut dia tu ketak, rambut macam Maggie pula yang tak kena air panas penuh, kok belakang dia pendek. Nabi kata janganlah seorang perempuan buat kisah lagu ni kepada perempuan lain yang didengari oleh laki-laki lain. Jangan. Kerana itu termasuk di dalam membuka aurat dia. Kalau orang tanya, simple sajalah. Dia bagus, alhamdulillah. Oh, dia kalau berjalan dengan apa lagu mana, dia jalan dengan kaki lagu tu lah. Takkan dia jalan macam tenggilin. Abang cakap lagu tu. Yang mana buruk jangan abang. Tapi dah tanya aku abang api lah. Dia ni kalau makan melantak dia makan kan. Itu semua tak perlu abang. Dan tak perlu detail. Dia tu tanya nama, dia pergi abang. Dia kalau dia macam 2 minggu sekali dia suka pakai inai. Lepas tu dia suka buat lagu ni. Lepas tu dia ni kalau dia tarik baju, bahagian ni hitam, bahagian ni putih. Pergi abang ambil taruh tu. Kita jangan buat lagu tu. Pasal apa? Pasal orang lelaki ada satu keistimewaan. Apa dia? Dia punya yes. Dia boleh pergi out of box. Dia pergi, bukan kata box, out of anything. Dia boleh pergi. Dia boleh merentasi sempadan masa. Dia boleh bayang Pak Cik Din. Pak Cik Din setuju dengan saya? Setuju? Semua cukup. Dia berbeza wanita. Wanita dia ada had, laki-laki dia tak ada had. Jadi akan membahayakan kepada maruah wanita tu. Bila kawan ni dah tahu pasal wanita ni, dia jumpa, dia akan berleha-leha. Dia tengok wanita tu, dia tengok dengan dua gambaran. Maka Nabi pesan pada orang perempuan, jangan buat lagu ni dekat orang perempuan yang lain, pergi cerita pada laki-laki lain.
Itu kita akan tengok masanya akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa sallallahu alaihi wa sallam.